بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian. Malam ini insya-Allah ayat yang ke-149 kan? Ayat 149 muka surat 23 surah Al-Baqarah. Jumpa kan? Kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa innahu lal haqqu min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Alhamdulillah. Kita masih lagi berbincang bab perpindahan kiblat. Masih lagi bab perpindahan kiblat. Dan tajuk asal perpindahan kiblat ini ialah berkaitan dengan risalah. Bagaimana Allah nak mengenalkan nabinya supaya semua masyarakat terima nabi ini. Orang Yahudi boleh terima, Nasara boleh terima, orang Arab boleh terima nabi. Boleh terima nabi, boleh terima kitab Al-Quran kerana nabi bawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi masalahnya masyarakat golongan-golongan, empat golongan yang kafir ini, golongan Yahudi, Nasara, musyrikin dan munafikin ini tak nak terima. Maka mereka cari buat isu benda yang remeh-temeh untuk menggagalkan nabi itu sebagai seorang nabi. Nabi gagal berdakwah, nabi gagal mengembangkan Islam. Pasal mereka sengaja mencari benda-benda yang remeh-temeh atas dasar mereka dan khianat golongan-golongan empat golongan tadi. Baru ni cerita bab Nabi Allah Ibrahim. Kemudian ni pula berkenaan dengan perpindahan kiblat. Jadi bila Allah pindahkan kiblat, arah Nabi supaya menghadap kepada Baitullah, maka yang dahulunya golongan-golongan Yahudi dan juga golongan Nasara dan golongan golongan musyrikin, maka mereka tidak ada hujah dah
bila pindah tersebut. Sebelum itu mereka berbagai-bagai da'iyah, mereka mengeluarkan, yakni orang musyrikin mengatakan apalah Muhammad itu, dia kata dia agama Nabi Allah Ibrahim, tetapi kiblat dia kiblat Baitul Maqdis. Begitu juga dengan Yahudi dan Nasara. Dia kata apalah Muhammad itu, dia kata dia Nabi akhir zaman, dia kata Nabi Allah, tetapi kiblat sendiri pun tidak ada, menumpang kiblat kami saja. Itu di antara hujah-hujah. Maka Allah pun dengan doa Nabi juga, maka Allah pindahkan. Memang asalnya akan pindah ke tempat Baitullah ini. Maka itulah ayat yang kita sedang baca ini, iaitu tentang arahan Allah supaya berpaling daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah. Ayat yang minggu lepas. Maka ayat pada malam ini pun sama, masih lagi mengenai arahan Allah. Dipanggil ayat khitab, ayat arahan Allah kepada Nabi supaya bila duduk di luar masjid, maka adalah menghadap ke masjid. Duduk dalam masjid menghadap ke Baitullah. Duduk di luar masjid menghadap ke masjid. Duduk di luar lagi menghadap ke tanah haram. Itu dia punya cara-cara dia yang Allah nak terangkan. Kepada Nabi pun Allah terangkan, pada kita semua umat Nabi pun Allah nak terangkan dalam ayat-ayat yang berikut. Tengok ayat yang ke-149 yang kita baca sekejap tadi. Wa min haitsu kharajta, wa min haitsu kharajta, dan dari haitsu, mana sahaja, kharajta, keluar kamu, dari mana saja kamu keluar wahai Muhammad. Kharajta itu Allah perintah Nabi, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Allah, di mana saja kamu keluar daripada Masjidil Haram, bila kamu keluar daripada tanah Arab, musafir ke apa ke, berbagai-bagai tafsirah. Setengah mengatakan di luar masjid saja, di luar Arab. Setengah tafsir lain mengatakan sebagai musafir di negeri-negeri lain, ataupun di luar daripada Mekah lah. Ada pandangan semacam itu. Maka wa min haitsu kharajta, dari mana saja kamu wahai Muhammad keluar daripada Masjidil Haram, daripada Mekah, tugas kamu ialah fawalli, ayat arahan. Fawalli, maka berpaling siapa? Wajhaka, wajah kamu wahai Muhammad. Wajah ini tafsir mengatakan bukan muka lah. Wajah ini daripada seluruh badan lah. Dan tafsir yang paling tepat, badan. Maka sebab tu bila kita solat, muka berpaling pun sah. Tapi kalau badan berpaling tak sah. Itu beza. Sama dengan kita tawaf tadi. Sebab tu bila tawaf, badan tak boleh bergerak kan. Maka sini wajhaka tadi ialah wajah tadi merujuk pada badan. Badan. Maka wajhaka, maka hadapkanlah badan kamu dan seluruh badan lah. Muka pun sepatutnya sekali dengan badan lah. Tapi kalau dimaafkan muka berpaling, sah juga. Syatrul Masjidil Haram, iaitu ke arah Masjidil Haram. Mana kalau keluar daripada masjid, kita punya solat kita menghadap ke masjid saja, Masjidil Haram saja. Kenapa macam itu? Kenapa Allah arah macam itu? Kerana ini arahan Allah. Ayat inilah banyak golongan-golongan kafir sekarang ini yang mengatakan orang Islam ini, dia kata kami sembah batu, sembah tokong, sembah berbagai-bagai. Tapi dia sendiri sembah batu lebih besar pada batu kami sembah, dia kata. Itu dia punya, dia tak nampak, dia tak faham. Maka ayat ini sebagai salah satu dalil yang nak menolak anggapan mereka. Kita bukan sembah batu, tapi kita sembah Allah yang arahkan. Apa-apa saja yang arahkan, kita kena taat dengan Allah, kita kena ikut. Pasal kita ada kitab, kita ada Allah, kita ada Nabi. Maka buktilah kamu wahai orang yang tuduh kami sekian-sekian. Mana bukti yang kamu, Tuhan kamu ke Allah ke, suruh sembah apa yang kamu buat sekarang ini? Tak ada jawab lah. Ucap mereka mati kat situ. Tengok ayatnya, wa innahu, dan sesungguhnya. Maka ni ayat dibagi taukid, ayat yang betul-betul nak menekankan betul-betul berlaku ni. Betul-betul Allah kata dan sesungguhnya. Sesungguhnya apa? Lal haqu, maknanya lal pun sampai ke taukid. Kalau cerita benar ni Allah tekan sangat.
betul-betul kebenaran. Lal haqqu, betul-betul berlaku. Sesungguhnya betul-betul Allah arahkan. Tu wa innahu, dan sesungguhnya hu, perpindahan kiblat ataupun kamu diarahkan menghadap kepada Baitullah atau masjid tadi betul-betul berlaku, betul-betul kebenaran. Min rabbika, daripada Tuhan kamu. Bukan orang lain suruh. Ini Allah tekankan betul-betul aku yang perintahkan supaya di mana saja kamu keluar menghadap ke Masjidil Haram tadi. Bukannya arah orang lain, tapi arahan Allah sendiri. Allah perintahkan. Tapi kalau kamu tak buat juga, kalau amalan kamu tak ikut benda ini juga, maka Allah ayat yang berikutlah. Wa mallahu, dan tiadalah Allah itu dia bighafilin, lalai leka, ghaflah. Allah tak akan lalai amma ta'malu, daripada apa yang kamu kerjakan. Kalau kita dengar ayat, taklah biasa sangat ayat ni kan. Dan tidaklah Allah itu lalai daripada melihat apa yang kamu kerjakan. Biasa nampak kan? Tapi kalau kita hayati betul-betul, ini bentuk ancaman ni. Jaga kamu wahai hamba. Kalau kamu tak buat macam aku suruh, jaga kamu. Ayat macam itu. Kita kena faham macam itu. Kita kena faham Allah betul-betul bagi warning. Kalau kamu buat juga apa yang aku tak suruh, kamu tak buat juga apa yang aku suruh, jaga kamu. Aku tak lalai. Aku akan catat. Tapi bila kamu jumpa aku akan hukum kamu. Itu bentuk wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Allah betul-betul beri warning kepada pasal ini arahan dia, tiba-tiba kita permainkan arahan dia. Kita boleh guna pakai untuk ibadat-ibadat yang lain. Pasal di sini bila Allah arah buat, kita perlu buat. Allah kata larang, kita kena tinggalkan. Pasal wa innahu, dengan sesungguhnya, dia betul-betul sungguh tu, lal haqqu, mana betul-betul benar, min rabbika, daripada arahan Allah. Mana-mana ibadat yang kita amalkan. Di sini. Mana kalau kita baca biasa tak nampak. Kita baca betul-betul menghayati suasana apa yang Allah ancam ini, baru kita nampak lebih bertelaki. Kita nampak, oh ini warning Allah. Kalau aku memainkan juga, Allah cukup-cukup marah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malu, dan tidaklah Allah itu lalai leka sikit pun daripada melihat apa yang kita kerjakan. Kalau kita buat tak betul, dia catat. Bila dia catat, dua kemungkinan lah. Bila Allah catat amalan kita yang tak betul, dia akan bertukar menjadi dosa kan. Dan dosa yang kita kumpulkan tadi, yang pertama Allah akan hukum dengan cara beri musibah dengan kita. Satu hari 100 kita buat dosa kan. Buat tu, buat ni, buat tu ini. Mungkin satu daripada 100 tadi Allah turunkan kepada kita dalam bentuk demam denggi. Demam denggi tadi ialah hasil dosa kita yang 100 tadi. Tapi Allah hantar hukuman satu saja. 99 Allah kumpul. Dengan satu aku turun pada kamu tadi, adakah kamu muhasabah diri kamu? Adakah kamu tahu penyakit yang kamu terima, musibah yang kamu dapat tadi, kamu muhasabah diri tak? Kamu bertobat dengan aku ke? Kamu cari kenapa kesalahan-kesalahan kamu yang sakit ini, kamu buat berbagai-bagai ketaatan lah sepatutnya. Kalau kita bertobat, kita istighfar, maka yang banyak tadi menunggu tadi, Allah akan ampunkan. Itu je. Ini saja musibah yang menimpa kita. Tidak ada satu musibah pun yang Allah turunkan melainkan daripada tangan kita sendiri. Orang tak ada dosa pun Allah nak turun, nak naikkan darjat dia. Maka sepatutnya orang yang ada penyakit yang pelik-pelik, penyakit apa penyakit saja, sepatutnya kalau keimanan yang tinggi, makan yang tinggi, dia rasa suka. Pasal dosa Allah ampunkan. Kita punya hidup bukan hidup dunia kan. Dunia hanya uji je. Kita nak pergi sana. Lepas tu orang yang nampak akhirat, dia rasa dia redha dengan apa-apa musibah yang menimpa dia atas dunia. Apa-apa musibah saja. Boleh Kalau tidak, Allah kata, aku perhatikan, aku tulis. Kalau kamu degil juga, jaga kamu. Boleh
Ayat yang berikut. Ayat 150 pun sama. Allah ulang lagi. Allah ulang lagi tentang yang 49, pentingnya arahan Allah ini. Wa min haitsu kharajta, dan daripada mana-mana saja kamu keluar musafir ke, fawalli wajhaka, maka palinglah wajah kamu wahai Muhammad syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Itak yang bila solat, bila masuk waktu zuhur asar ke, paling kamu betul-betul mengarah ke kepada kiblat yang benar ini. Boleh tak kita solat bukan menghadap ke Baitullah? Boleh tak boleh? Boleh, ada pengecualian dia. Yang pertama, orang musafir yang tak tahu. Musafir naik kereta naik apa, dia boleh solat sembahyang sunat musafir tadi, dia boleh menghadap mana dia dikecualikan. Yang kedua, orang yang apa lagi? Orang sakit lah, ataupun orang sakit darurat, tak boleh, dia tak nak pusing langsung, dibenarkan. Dan yang ketiga, orang apa? Orang dalam takut, berperang ke, tengah berperang, solat perang lah, tu dibenarkan. Pasal dalam keadaan ketakutan, kita dibenarkan solat tanpa berkiblatkan apa tu Baitullah ni atau Masjidil Haram ini. Ada pengecualian dia lah. Macam tu juga dalam kapal terbang. Kapal terbang pun dibenarkan, kecuali dia arah ke mula-mula start kan. Tak kisah lepas tu. Duduk atas kursi tu, lah ambil air tu. Bukan kena berdiri, Ustaz. Dia kata kena berdiri. Dia pasal dia ada sepatutnya seelok tu atas pertimbangan tempat dia kan. Tapi untuk mudarat, nak masuk mudarat tadi, bila mudarat berdiri jatuh kan, maknanya lebih tu tengok kes by case lah. Kalau tengok kesenangan kita, pasal dia ada syarat tadi. Ada syarat yang ketiga tadi, mudarat ataupun kesusahan dibenarkan apa-apa cara sekalipun. Okey, lepas tu paling muka kamu wahai Muhammad ke Masjidil Haram. Ini untuk kita ni. Wahai tsuma kuntum, wahai tsuma kuntum, dan di mana sahaja kuntum kamu, untuk kita ni. Untuk kita semua, Allah bagi tahu kita ni. Dan wahai tsuma kuntum, dan di mana sahaja kamu bermusafir atau kamu berada, wahai umat, maka fawallu, maka palinglah kamu, arahan dia, maka palinglah kamu wujuhakum, wajah-wajah kamu semua, pada kamu semua, maknanya pada kita bila solat, syatrahu, ke arahnya, kiblat lah, ke arahnya, ke arah hu tu domain kepada apa tu Masjidil Haram tadi, maka ke arahnya, syatrahu, ke arahnya. Kenapa kita nak menghadapkan ke arah kiblat tadi? Allah bagi sebab dia. Li'alla, supaya apa? Supaya yakuna linnasi alaikum, menjadi bagi manusia-manusia ke atas kamu hujah. Tadi mereka orang kafir ni kutuk. Apalah Muhammad ini dah kata dia agama Ibrahim tapi kiblat kepada lain. Orang Yahudi kata pula apalah Muhammad ini, dia kata dia dah ada agama ni tapi menghadap kiblat kami juga. Jadi bila Allah tukar mengikut tamah mereka, maka tidak ada hujah lah bagi mereka lagi. Orang musyrik tuduh dulu kata Nabi Ibrahim tapi menghadap orang lain. Sekarang ni Allah bagi kat situ. Orang Yahudi pun tak ada hujah dah. Pasal apa? Pasal Allah dah pindah, dah ubah dah daripada Baitul Maqdis ke Baitullah, sebagaimana tamahan dia dulu. Maka Allah kata, bila wahai umat semua, bila kamu solat menghadap ke Baitullah atau Masjidil Haram, maka orang luar-luar yang kutuk kamu dahulu tak boleh buat sebarang hujah nak kutuk kamu lagi. Pasal dulu dikutuk pasal kamu berkiblatkan Baitul Maqdis. Sekarang aku telah ubah daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah, maka mereka tak boleh kutuk kamu lagi. Mereka tidak ada sebarang hujah lagi. Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun. Mereka tidak ada sebarang hujah yang kuat lagi untuk kamu lagi. Amallah. Tapi ada pengecualian dia juga. Apa dia?
illal ladzina, kecuali orang-orang yang memang ada ni golongan-golongan kepala gangster ni memang ada. Yang degil ni. Illal ladzina, kecuali orang-orang yang zalamu, orang-orang yang zalim. Memang ada. Dan setiap masyarakat baik macam mana pun ada gangster ni. Dipanggil orang zalim. Apa dia zalim? Zalim ialah meletakkan benda bukan pada tempatnya. Kalau orang Yahudi dia ada kitab Taurat, kena baca kitab Taurat, kena ikut kitab Taurat. Kalau tak baca tak ikut, zalim lah. Kita ada kitab Quran, tak belajar Quran, tak faham Quran, tak beramal dengan Al-Quran, tak nak mengaji Quran, ini arahan Allah. Apa jadi? Zalim lah. Allah buat kita untuk tengok benda ni. Tiba-tiba kita pergi baca perkara-perkara lain. Nampak tak? Dia punya kezaliman tu. Zalim ialah kita meletakkan benda bukan yang sepatutnya. Sepatut Allah buat macam ni untuk hidup kita lah. Tapi tiba-tiba kita pergi buat perkara-perkara lain. Orang suruh beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Tiba-tiba dia tak nak yang sahih. Dia pergi cari yang palsu. Berebut nak buat yang palsu. Sedangkan yang sahih ada. Zalim. Maka itulah, memang ada golongan-golongan yang zalim ini. Jadi illal ladzina zalamu, kecuali orang-orang yang zalim. Orang zalim musyrikin bagaimana? Dahulu orang musyrikin kata tengok Muhammad itu, dia kata dia nak ikut Nabi Allah Ibrahim, tetapi solat menghadap ke Baitul Maqdis. Apa jadi ni? Bila Allah ubah ke sini, sebahagian besar lain setujulah. Ada juga orang zalim musyrikin ni, apalah Muhammad itu, dulu dia semayang menghadap Baitul Maqdis, tiba-tiba sekarang ni dia menghadap kiblat kita lah. Dia rasa kita betul lah tu, dia ikut kita lah tu. Nampak tak? Dia rasa dia betul, dia rasa Muhammad salah, Nabi Muhammad nak ikut dia, kononnya PA orang zalim ni. Nampak tak? Dia cuba bisikan syaitan, cuba nak cari salah dia. Buat dulu pun salah, buat ni pun salah. Itu PL orang zalim. Dia kata Muhammad ini sekarang ni dia pindah dah menghadap kiblat kita. Maka dia rasa kita yang betul, dia yang salah. Maka sekejap lagi dia ikut agama kita lah tu. Itu perasaan golongan-golongan Arab Mekah ni. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Dia kata apalah Muhammad ini, dulu ikut kita elok-elok dah, tiba-tiba sekarang ni dia lari daripada kita pula. Apa agama pindah-pindah ni? Dia kata macam tu juga. Maka tak pula, orang yang zalim ini memang dia akan cari jalan untuk melawan benda-benda kebenaran ini. Ini ada dua golongan ini. Dia 4 golongan lah. Biasa kalau bercakap bab dalam Al-Quran, kalau ikut usul tafsir Fazlul Kabir Syahwaniullah, beliau meletakkan kalau ilmu jadal, ilmu Al-Quran, ilmu hujah dalam Al-Quran, golongan kafir hanya ada 4 je. Yahudi, Nasara, musyrikin dan munafikin. Pani ya. Al-Quran hanya membicara 4 golongan kafir untuk kita berhujah. Ini ya golongan dia. Yang lain-lain adalah serpihan daripada 4 golongan asas ini. Maka bila kita nak tafsir Quran, bila kita cerita bab-bab ini, dia rujuk pada 4 golongan kafir utama ini. Nasara, Yahudi, Islam atau musyrikin dan juga munafikin. Itu golongan kafir. Golongan beriman Islam lah. Itu yang kiblat Arab Syah tadi itu daripada Yahudi. Yang berkiblat Yahudi berkiblatkan. Dan ini pada musyrikin dan inilah. Musyrikin kan memang di kiblat Baitullah. Ya, itu yang dia dakwa kata Muhammad dah ikut kita pula. So daripada dua golongan lah. Golongan musyrikin dia kata dia bau sedar. Dia bau isah dia ni. Dia kata itu. Dia kata Muhammad bau isah ni, dia nampak kita betul, dia ikut kita balik dah tu. Maka dia kata Muhammad tak betul lah. Bagi dia kata golongan zalim ini. Apa itulah maknanya illal ladzina zalamu minhum, kecuali golongan-golongan yang zalim di kalangan mereka. Maka memandangkan ada golongan zalim yang melawan kamu wahai Muhammad, jangan kamu
takhshawhum. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut dengan tomahan-tomahan mereka. Tengok Allah tegaslah. Wahai Muhammad, memandang golongan zalim ini memang ada sepanjang masa. Daripada dulu hingga kiamat, memang golongan zalim ini akan ada. Maka jangan kamu takut dengan mereka. Dia cerca kamu dengan pindahan kiblat ke. Untuk kita sekarang ini, dia cerca kamu tentang amalan-amalan kamu ke, tentang akidah kamu ke. Jangan takutlah. Fala takhshawhum. Maka jangan kamu takut dengan mereka. Bila takut dengan mereka, apa cara dia? Wakhshawni. Dan takutlah dengan aku sahaja. Tengok Allah kata, pasal aku buat manusia, aku buat dunia. Kamu nak mati jumpa aku. Orang kata macam mana, orang hina macam mana pun, apa kamu takut? Kan aku ada. Takut dengan aku sahaja. Boleh? Takut dengan aku macam mana? Takut dengan aku ini ialah taat dengan aku, jaga hukum aku, baru takut dengan aku. Kalau takut hanya angan-angan, tak jadi. Takut dengan Allah ialah berusaha mengikut semua ajaran-ajaran dia. Mana bila kita guna segala nikmat-nikmat Allah atas dunia ini, maka gunalah nikmat dia seperti mana kehendak Allah. Itu baru benar. Nah, mana kalau kita nak guna Allah, kita guna nikmat dia, bulan, matahari, sebagaimana kehendak Allah, barulah dia tak marah. Nak beramal sebagaimana amalnya dia tunjukkan, barulah keredaan dia. Maka wakhshawni, dan takutlah dengan aku. Takutlah hanya kena tambah sini, tak kedai hanya dengan aku sahaja. Jangan takut dengan selain aku. Bila kamu takut dengan aku, takut ini dalam istilah Arab apa dia? Takwa lah. Tadi imam kita baca dah, hudan lil muttaqin. Hudan, petunjuk bagi orang yang nak bertakwa. Bila takut dengan Allah, kita jaga hukum dia. Nah, taat dengan dia, maka kita takut. Bila takut macam itu, ayat ni masyarakat takut wali utimma ni'mati, maka agar aku sempurna. Bila kamu takut dengan aku, bila kamu bertakwa dengan aku, maka wali utimma ni'mati, agar aku akan sempurnakan nikmat kamu. Nah, bila kita takut dengan dia, tak takut dengan orang lain, maka apa takut di sini? Maka ikut bila Allah suruh berpaling ke Baitullah, berpalinglah. Sebagai ada orang lain tolak, orang munafik tolak. Apa dia kata, Muhammad kejap-kejap, itu kejap-kejap ni, kejap lagi agama pada jual, dia kata. Kami tak nak ikutlah. Dia tak, dia ditinggalkan. Itu munafik. Tapi orang beriman ikut. Maka orang beriman kenapa dia ikut? Kenapa orang beriman ikut? Kerana dia ikut arahan Allah. Kenapa dia ikut arahan Allah? Kerana dia orang bertakwa, menepati wakhshawni. Dia menyahut suruh aku supaya bila aku bagi tahu saja, dia terus beramal dengan aku, taat dengan aku. Maka salah satu hikmah Allah arahkan perpindahan kiblat pun ialah Allah nak uji sejauh mana hamba ikut taat dengan dia, tak taat dengan dia. Sesiapa ikut dengan arahan dia, taat dengan dia, maka Allah kata wali utimma ni'mati, aku akan sempurnakan nikmat aku pada hamba aku yang takwa tadi, yang takut dengan aku tadi. Ikut yang aku tadi, macam kita lah. Bila setiap suruhan Allah kita ikut, maka Allah akan bagi sempurnakan nikmat dia pada kita. Berbagai-bagai nikmat lah, berbagai-bagai bentuk nikmat, berbagai-bagai bentuk nikmat. Lepas tu kata kamu wala'allakum tahtadun, agar dengan nikmat tersebut wala'allakum tahtadun, kamu akan dapat petunjuk. Petunjuk lah. Tadi dah maknanya apa? Apa tadi? Surah tadi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, petunjuk pada orang yang nak bertakwa. Habis jelas itu ayat 150. Ustaz. Masuk ayat 150 sebab takut ni. Pemahaman saya begini kan. Kalau orang yang mempertahankan sunnah ni, dia tak takut dengan tomahan boykot. Satu lagi sekarang ni baru saya faham
Apa pasal orang Palestin tetap pergi semayang di Masjid Al-Aqsa, sedangkan kematian tu akan mati. Contohnya kalau takut di semayang tu kena tembak, mati di surga je. Betul. Dia yakin betul. Maksud Dia ayat ni, yakin. saya tengok ni ayat ni takut ni. Kan orang yang takut dengan Allah Taala, kerana dia mati tu. Betul Ustaz? Betul. Betul. Sebab tu benda macam-macam mana kemuncak ujian kita ni mati ya. Tapi kita takut. Kenapa kita takut? Pasal tak yakin dengan Allah. Kalau kita banding kita dengan orang Hamas, orang Palestin, jauh kan dia kita dah. Kita bunyi peti pun takut dah. Dia peluang berani. Pasal apa? Dia yakin dengan perkara ni. Ustaz, ini saya bila tengok peristiwa sekarang yang takut ni di Palestin lah contoh kan. Saya pelik kenapa dia pergi juga semayang situ kan. Bila saya tengok ayat ni boleh faham. Dia nakkan dia kejar kat situ. Ya. Bila dia takut Allah dia mati kat situ. Surga ni. Betul. Kalau dia Dia keyakinan dia yakin. Lepas tu dia sahabat-sahabat dulu minta berperang. Nah, Tengok umur pun dia nak sangat dia nak apa? Dia nak suruh minta juga perang walaupun umur pun dia bagi ada cadangan ada. Bagi cadangan kepada Nabi. Kenapa tak bagi aku lampu kecil? Cuba kamu buat satu cara bertinju, bergusti. Yang kecil dengan yang besar. Yang kecil dengan umur yang tua sikit, lepas umur cukup umur. Menang tu. Dia berpakak je. Orang tu berpakak. Yang tua tu berpakak kalahkan dia, menang. Lepas nak pergi sangat. Dia berjumpa tu. Dia kata kalau kita bergusti, kamu kalah lah. Dia kata aku nak pergi perang. Dia kata dah syair. Budak kecil sanggup. Kalah lah yang besar tadi, yang cukup umur tadi. Maka layak lah Nabi. Bagus juga ni, boleh perang. Pergi berperang juga. Tengoklah. Sahabat bagaimana Nabi tarbiyah dia dengan ayat-ayat Allah. Dia yakin dengan hari akhirat. Semua dekat dengan hari akhirat je. Kita tak yakin, masih tak yakin hari akhirat kan? Masih was-was betul tak betul hari akhirat ni macam ni. Betul tak betul amalan-amalan aku. Pasal tak yakin lagi dengan amalan kita. Dalam perang Badar, budak tu yang bunuh Abu Jahal. Budak tu kan? Budak dua beradik. Dalam sirat tu kan? Dua beradik. Tengok bagaimana. Lepas tu kita ni kalau kita nak kembali kepada salah pada sahabat kan, bacalah iaitu sahabat tadi. Nampak sangat jauh berbeza kita dengan dia jauh. Kadang-kadang bila kita tengok bagaimana naknya sahabat ini pergi di arahan Nabi kan, memang dia tunggu je. Tapi kita jauh lah kan. Ada juga percaya dengan Nabi, tapi kita okey jugalah. Satu rumpun lagi, langsung dia tak usaha nak ikut amalan Nabi pun. Lagi parah lah. Tengok tahap mana kita kan. Semoga Allah pilih kita termasuk golongan orang yang maksudnya bila kita belajar malam ni kan. Besar fadilat takut kalau malam ni. Ya, betul je. Memang arahan Allah, arahan ni. Jangan kamu takut. Jangan kamu terkesan, jangan kamu rasa apa-apa ada kan. Kenapa kita takut sangat dengan kita? Tak ada apa pun orang fitnah orang lebar je dah. Tapi takut. Kita rasa terkesan dengan masyarakat. Tak yakin nanti orang marah aku, orang tak ada orang semayang-mayang aku kan. Aku buat kenduri kan, tak ada orang datang. Itu yang kita fikir kan. Dah, kita fikir apa? Fikir dunia je. Semua dunia tu. Kita tak fikir bak nak pergi jumpa Allah hari akhirat. Aku ngaku ikut arahan aku saja. Maka ikut arahan aku, maka kamu ingat aku ingat kamu kan. Boleh takhshawhum fala takhshawhum wakhshawni. Baru Allah kata walitumim, barulah Allah bagi nikmat dengan dia. Selagi tak takut, mana nak bagi nikmat? Nikmat kita tu mungkin dalam bentuk apa? Dalam bentuk istidraj. Kita rasa nikmat dah, rupa-rupanya hukuman. Allah bagi leka dengan bentuk-bentuk keindahan tersebut. Takut tu antara istidraj nikmat yang halal dengan nikmat bahaya kita ni nikmat yang dengan Allah murka dengan yang nikmat yang Allah redha. Satu nikmat Allah redha, satu nikmat Allah murka. Kita rasa nikmat kita dapat ni yang Allah redha dah, rupa-rupanya nikmat yang Allah murka rupanya. Pergi jumpa dia baru tahu benda ini. Semoga Allah pilih kita lah dapat nikmat yang Allah redha insya-Allah. Nikmat yang Allah redha ini ialah nikmat yang kita dapat ikut kehendak dia, memenuhi pasal kita hamba. Itu nikmat dia. Okey ayat 51. Begitulah nikmat tadi dirujuk kepada ni wali utimma ni'mati alaikum, maka aku sempurnakan nikmat aku.
Nikmat yang semacam itulah, nikmat yang besar. Bila kamu ikut aku, bila kamu takut dengan aku, bila kamu tak terkesan dengan masyarakat yang lain, kamu ikut aku bagi nikmat. Tak terkira nikmat aku bagi tersebut. Ada juga tafsir mengatakan nikmat Baitullah tadi hebat nikmat di situ, bahawasanya ada pendapat mengatakan selagi dunia ini tak ikut masa sekalipun, kurang tepat kalau tak ikut masa daripada Baitullah tadi. Sepatutnya hingga masa pun kena ikut masa dia. Lepas tu ilmu-ilmu kena ambil kat sana, berbagai-bagai tempat nikmat yang Allah beri di Baitullah, apa tu di Masjidil Haram tadi. Nikmat Mekah Madinah lah nikmat dia. Dulu ambil ilmu ke sana, balik sebab sini kan. Maksudnya tahap lebih baik, lebih tinggi darjat Madinah dan Mekah. Ya itulah. Memang ibu dunia kat situ. Betul, maksud nikmat dia juga. Pasal penghijratan sekali itu juga. Maka nikmat-nikmat tadi kama sebagaimana nikmat-nikmat tersebut. Sebagai nikmat-nikmat yang kami bagi kamu tadi, besar sangat tadi, arsalna kami diutuskan kami mengutuskan fikum kepada kamu rasul. Tadi nikmat besar sekali. Nikmat sebesar itulah kami utuskan nikmat besar lagi kepada kamu, wahai umat Muhammad, iaitu kami lantik kama arsalna fikum rasulan. Kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul minkum di kalangan kamu. Tengok ni. Allah kata nikmat aku tadi nikmat itu satu nikmat dah. Sebagai nikmat macam itu juga lah. Nikmat untuk aku tu rasul ni pun besar juga untuk kamu. Maka bila nikmat rasul ini besar, kenapa kita tak betul-betul guna, sayang, cinta, kasih dengan rasul yang Allah kata nikmat untuk kita. Nikmat untuk kita ialah tiru amalan-amalan dia, tiru akhlak dia. Itu nikmat yang Nabi dah. Nabi tunjuk cara, tunjuk akhlak, tunjuk amalan kepada kita. Tiba-tiba kita tak nak ambil perkara ni. Kasih, sayang, cinta Nabi hanya berpura-pura saja. Cinta, sayang Nabi tapi tak buat amalan sebagaimana Nabi buat. Inilah masalah mendustakan Nabi. Maka minggu di kalangan kamu. Apa tugas Nabi? Ini ayat kita baca dah ni. Tugas Nabi ialah yatlu alaikum ayatina. Baca ayat-ayat kepada mereka daripada kami. Yatlu, baca alaikum kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Maka tugas Nabi yang pertama ialah baca ayat-ayat kami kepada mereka. Kita semua lah. Jadi setengah orang yang tak tahu ni, dia kata baca yang telu ini baca lah. Baca tanpa faham. Tapi kalau ikut mana-mana tafsir sekalipun, bahasa baca Jalalain, dia kata yang telu di sini, baca di sini ialah baca sambil mengajak orang beriman. Tilawatu dakwati al-ilal iman, kepada iman. Itu maksudnya. Baca ayat Allah supaya orang lain faham, orang lain mengikut, takut. Contoh, kita baca ayat ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, ubudu rabbakum, sembah Tuhan kamu. Dengar ayat tu, oh betul lah. Nampak tak? Dia kena faham dulu, baru dia ikut. Kita baca tadi ayat atas sekali lah. Wa ma haisu kharajta fawalli, wahai budak, palingkan muka kamu. Baca kena faham, barulah ajak dia mengikut, beramal dengan tadi. Itu maksud tugas pertama Al-Quran ialah yatlu alaikum ayatina. Maksudnya baca ayat-ayat Allah, ajak dia beriman atau beramal dengan ayat tersebut. Sikit pun tidak ada konsep baca 4 kali 5 kali khatam. Ustaz, baca faham dulu. Itu maksudnya. Baca faham, mendengar orang lain ikut. Itu maksud yang pertama ni. Ustaz, kalau macam contohnya kan kita dah belajar, kita faham, lepas tu kita nak ajak orang lain juga.
Dan orang lain tu juga dalam ahli golongan ahli golongan kita. Jadi bila kita sampaikan benda yang bagi diorang asing benda ni, diorang tak terima dan diorang nak macam nak bukan putuskan, maksudnya diorang tak nak bertegur, diorang pulangkan kita. Tu dia macam tomahan diorang jugalah. Betul. Tapi itulah maknanya jangan risaulah. Dah lepas dah kita. Maknanya kalau macam contohnya diorang tak nak bertegur, diorang pulangkan kita berapa tahun macam tu. Macam mana tu? Macam mana tu Ustaz? Oh tak apa, jangan peduli. Dalam ayat-ayat Al-Quran jangan peduli dengan mereka. Nabi itu walaupun tu keluarga kita atau adik-beradik. Tapi jangan putus dengan dia. Kita jangan putus, dia putus apalah. Kita cuba ya sampai. Nabi pun itulah. Dalam ayat Al-Baqarah kalau kita baca kan, wahai janganlah kamu, wahai kaum kerabat aku, jangan kau marah dengan aku cuma menyampaikan. Senyap pun tak apa dah. Dia minta kaum kerabat dia jangan marah dengan dia hanya menyampaikan saja. Jangan sampai kaum kerabat. Baca itu dengan dia lah. Kadang-kadang bila kita baca ayat semacam itu, Allah buka untuk kaum keluarga terdekat kan, untuk kaum keluarga terdekat. Jadi perkara-perkara ini memang biasalah, memang biasa. Dan perkara macam ini, kita mengajak orang macam ini ialah sebenarnya yang pertama bukan untuk dia, untuk kita sebenarnya. Bila kita mengajak, pahala, kelebihan, nikmat kita, dia ini Allah yang buka, bukan kita. Bukan hasil kehebatan kita, kefasihan kita, bukan. Allah yang buka. Sebab tu Nabi ini berapa kali Allah ulang dalam Al-Quran, jangan kamu membinasakan diri kamu wahai Muhammad. Nabi sedih sangat. Nabi nak kalau boleh semua umat dia, kaum keluarga terdekat ni ikut beriman, beramal dengan Al-Quran. Dia sakut. Pasal apa? Pasal Nabi dia tengok neraka dah. Nabi tengok amat-amat ngeri. Dia cukup takut kalau ahli keluarga dia jadi masuk neraka. Pasal apa? Amat mengerikan. Tapi bila kaum keluarga terdekat dia tak nak ikut, Nabi sedih. Nabi sedih. Tafsir mengatakan hingga, kalau dia sedih, hingga boleh bawa mati. Sedihnya Nabi dengan saudara dia tak nak ikut. Sebab kata tu Nabi rasa. Maka Allah kata, bukan tugas kamu. Kamu hanya menyampai je. Tugas aku yang pilih dia ni. Maka ibarat kita mengasah pisau lah. Ambil pisau dengan batu pengasah. Jadi bila kita cakap dengan orang tu, kita pisau, ada batu, asap. Batu tak mungkin, pisau yang pasti tajam. Dia jangan fikirlah. Fikir kita ini pasti iman kita makin meningkat, Allah akan naik derajat kita, Allah akan bagi kemuliaan dengan kita, Allah akan bagi petunjuk. Semua Allah bagi kita pasal kita asap tadi. Kalau dia nak juga, itu alhamdulillah baru masuk rezeki tadi. Jangan peduli. Ayat tadi pun sama juga. Jangan takut dengan dia, jangan apa? Pasti kita dah melaksanakan arah kita, ikut arahan Allah. Kesian dengan keluarga-keluarga kita. Kalau tidak kan, kena ada perasaan kesian belah dengan dia. Lepas tu, maka tugas pertama dipanggil tilawah lah. Baca tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran ialah baca ayat, orang dengar, orang tertarik. Itu sepatutnya. Tapi pasal semua tak faham lah, semua tak baca Quran, hanya baca saja sebagai halwa telinga tu, maka tak ke mana lah benda-benda tadi. Pahala dapat lah, baca Quran dapat. Pertama, ini panggil tilawah. Tilawah ialah tilawata dakwatil iman, maknanya mengajak dia kepada iman. Itu maksud tilawah. Pertama, yang kedua, wa yuzakkikum. Ini tazkiyah, menyucikan diri. Tadi tilawah, baca kan, baca dan orang faham, orang akan ikut. Berdakwah lah, berdakwah dengan ayat-ayat Allah. Ini tazkiyah, ini menyucikan diri. Ikut mana-mana tafsir, yang kalau jalan lain kata menyucikan diri daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir lain ada juga mengatakan menyuci diri dari apa-apa dosa sekalipun. Tugas Quran yang kedua ialah bila baca dia, dengan sebab kita baca dia ni, kita ambil pengajaran, segala kekotoran diri kita ni akan hilang.
menghapuskan penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit sombong, riya, dengki, hasad, apa-apa saja penyakit hati. Dengan Quran saja dia boleh hilang perkara-perkara. Pasal yang tukar hilang ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tazkiyah. Tazkiyah menyucikan diri. Dosa kecil ke, dosa besar ke, dosa syirik ke, bila kita baca, maka Allah beri kesedaran, kita tahu kat situ, maka itu merupakan tazkiyah. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajar kitab. Ni bawa baca, ni bawa kita baca kita. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajar mereka tentang Alkitab, tentang Al-Quran dan juga hikmah dia. Ini tafsir kata macam kita sekarang, mengajar Alkitab, satu biji Al-Quran, satu kitab Al-Quran, mengajar hukum hakam dia. Al-Quran ada berapa? Kalau ikut usul tafsir, ada 5 ilmu. Yang pertama ilmu hukum hakam. Maknanya 200 ayat. Tak banyak pun hukum hakam ni. Mana hal haram, harus, apa tu makruh, wajib, itu 200 je. Daripada 1000 lebih ayat tu 200. Imam Razali kata ada 500. Campur tolak hukum hakam dalam Al-Quran sekadar tak sampai 20% saja. Bab fiqh ni, bab orang belajar fiqh tadi, itu je dalam Al-Quran. Yang kedua, ilmu dalam Al-Quran ni ialah ilmu tadi, ilmu jadal tadi. Ilmu mengenai berhujah dengan orang kafir. Bagaimana Allah cerita dalam Al-Quran sifat-sifat orang kafir supaya kita tahu sifat dia, maka kita jauhi sifat dia. Satu ilmu Quran dipanggil ilmu jadal. 2 ilmu. Itu bukan salah. Tak ada, dia dipanggil ilmu 5. Ilmu dalam Al-Quran. Ini 5 dia. Ilmu 5. Ilmu ahkam, ilmu jadal. Dan yang ketiga tu yang kita mengaji Nasara, Yahudi, musyrikin dan munafikin tadi. Patut ya. Ilmu jadal. Ilmu kita berbahas, mukhasamah, perangai-perangai dia orang ini. Tinggal semua perangai-perangai yang jahat, buang semua. Takut-takut kita sebahagian daripada dia. 2 lah kan. Yang ketiga ialah ilmu tentang Allah. Ilmu tazkir bi ala illah. Maknanya tazkir, penerangan mengenai Allah, sifat-sifat Allah. Dalam Al-Quran Allah cerita bab dia, sifat-sifat dia, sifat-sifat dia, sifat sama dengan sifat Allah pilih. Kadang-kadang itu separuh sifat kita dari segi perkataan, Allah Maha mendengar, Allah mendengar, sama dah, sama basir, Allah mengetahui. Itu sifat-sifat manusia. Maka Allah juga meletak dalam kitab dia sifat-sifat dia seumpama itu. Maka tetapi dia ada penawar dia. Sifat-sifat Allah walaupun sama dengan sifat-sifat manusia, tetapi laisa kamislihi syai'un, tak akan sama dengan sifat manusia. Habis cerita, tak payah dia tahu macam mana orang bergaduh ilmu kalam, ilmu apa. Tak ada, senang cerita je. Kenapa kita berbahas? Pasal Allah letak sifat dia dalam kitab dia. Dia yakin kita punya faham sifat-sifat dia tu. Tetapi sifat-sifat yang kita tak faham, sifat-sifat yang kita keliru, Allah tak letakkan. Bukan semua sifat-sifat mulia manusia Allah masuk sebagai sifat dia, bukan. Sifat-sifat Allah beranak, sifat-sifat Allah menangis, sifat-sifat Allah tidak ada. Allah masuk sifat-sifat yang senang kita faham. Sifat Allah dalam masa yang sama, laisa kamisli syai'. Itulah salah. Kita dengar sifat, tahu dengan sifat Allah, sifat sifat mengetahui. Maka senang kita tahu dah. Tidak ada sebarang takwilah daripada sahabat mengenai perkara-perkara ini. Satu ilmu bahas tu ilmu yang paling. Yang keseterusnya ilmu mengenai tazkir bi ayamillah, peristiwa ada peristiwa dunia ada perang ke akhir kau sabuk ayamillah. Dan akhir sekali dia panggil apa? Dia panggil tazkir mengenai kematian dan kehidupan selepas mati. Tazkir bil maut wa
maknanya selepas mati. Maknanya perkara-perkara ini dalam Al-Quran pun ada. Mana saat kematian kita, bagaimana kita nak mati. Dalam Al-Quran banyak tu. Ketika betis kamu bertaut kesakitan, maka nak cabut roh. Allah katanya, bila kau mau keluar, siapa yang boleh tolong kamu sekarang ini? Banyak. Saat-saat kematian, mana mengerikan. Itu saat kematian tu. Macam roh tu. Banyak ayat-ayat ketika itu. Allah nak buktikan hidup ini hanya jumpa aku last. Lepas tu lepas mati, neraka, syurga. Itu kita. Maka 5 ilmu inilah. 5 ilmu lah yang bincang dalam wa yu'allimukumul kitaba. Pun sama juga. Tak melibatkan baca saja juga. Nampak? Al-Quran ini bukannya utama untuk dibaca saja, tapi semua tugas-tugas di sini untuk difahami. Maka di sini wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, baca tentang hukum hakam, tentang sifat-sifat Allah, tentang peristiwa-peristiwa, tentang keadaan-keadaan nak mati, tengah mati dan lepas mati tadi, cara-cara dia, dan hikmah, cara mana beramal kalau ada ayat beramal, cara mana nak beramal, sunnah Nabi. Hikmah sunnah tu dia. 2 kali. Komplit. Yang 2 tadi apa? Tazkiyah. Yang tak payah. Tazkiyah, menyucikan diri. Yang 4 tadi apa Ustaz? Peristiwa tu tentang Peristiwa. Ayamillah. Ayam. Ayam. Tazkir bi ayamillah. Peristiwa-peristiwa Allah. Boleh? Okey. Sendiri bisa. Bukan zikir. Zikir. Sepatut tu saya nak buat sikit ayat, kalau buat sebelum ambil ayat sikit, satu ayat lagi pasal tak cuci diri. Pasal baru nampak, saya tak nampak. Wa yu'allimukum wal hikmah wa yu'allimukumul apa tadi? Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Boleh? Baca keseluruhan Al-Quran, fahami ke semua sekali ayat hukum hakam ke, ayat peristiwa ke, ayat mati ke, ayat akhirat ke, ayat sifat Allah, mengenal Allah ke, semua kena faham. Kena faham dan tahu sifat-sifat tersebut, dan juga hikmah, bagaimana cara nak beramal dengan dia. Umum saja cara. Nabi kata, solatlah kamu. Ada cara-cara dia. Hikmah adalah hadis-hadis tadi ada cara hikmah tadi pula. Maka wa yu'allimukum, dan juga dia akan mengajarkan ma takunu ta'lamun, yang sebelum ini kamu tak tahu pun, wahai Muhammad. Tak tahu apa, ilmu baru semualah. Ilmu Al-Quran, ilmu baru yang Nabi pun jahil ketika sebelum diturunkan Al-Quran. Nabi ada ilmu bila Nabi turunkan Al-Quran. Boleh? Satu ayat lagi boleh? Nak kesimpulan ni, nak suruh nampak tak keliru tadi. Bismillah. Di antara 3 tadi, di antara 3 tugas, 3 hak Al-Quran, tilawah, tazkiyah, ta'lim. 3, tilawah, tazkiyah, ta'lim. 3 perkara ini, yang 3 ni, yang penting Allah kata tazkiyah penting. Untuk menyucikan diri daripada kesyirikan yang paling penting. Maka bila penting sangat itu, dalam ayat 152 hingga ayat 158, Allah akan buat cara-cara bagaimana nak tazkiyah, bagaimana nak faham ilmu menyucikan diri ini, bagaimana cara kita nak menyucikan diri kita daripada dosa-dosa dan daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah gariskan 5 cara. Ilmu 5 cara juga ni. Yang pertama, fazkuruni, bersyukur. Bukan bersyukur ni, fazkuru ni berzikir. Berzikir. Yang kedua, washkuru, bersyukur. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, doa. Yang kelima, ta'zim. 5 cara. Berzikir, syukur. Berzikir, bersyukur, sabar, doa ataupun solat, dan juga mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah maksud mengagungkan rumah-rumah Allah. Tapi saya urang satu tu pasal penting. Bila penting, Allah detail.
Allah hurai bagaimana cara sifat-sifat 5 sifat ini supaya kita beramal dengan dia, supaya memastikan penyakit hati kita ini bagus, hilang segala penyakit-penyakit hati, tamak, dengki, halobo, pasal penyakit hati yang bawa kita ke neraka. Jadi bila kita dah memenuhi tazkiyah ini, tak ada dah, semua penyakit hati kita hilang, maka kita layak masuk syurga Allah insya-Allah dengan rahmat Allah. Jadi kita tengok satu ya, pasal 9 lah. Tengok yang pertama, Fazkuruni. Maka apa dia? Fazkuruni, wahai hamba, maka ingatlah kamu kepada aku. Itu je. Allah satu cara menyucikan diri. Yang pertama, Allah bagi tahu kita berzikir. Kan kita lah berzikir pagi, zikir petang tu. Semua maksud berzikir ialah apa dia? Maksud berzikir ini ialah untuk apa zikir ni? Untuk mentauhidkan Allah. Baru ni saya baca minggu lepas dah kita bincang zikir apa tu dalam iman itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir ini 100 kali, Allah bagi 4 nikmat. Yang pertama, bebaskan 10 hamba. Tengok, bebas 10 hamba. Besar tu. Dulu 12,000, sekarang berapa pahala dia. Yang kedua, 100 dosa habis, 100 pahala Allah tambah. Yang ketiga, itu nikmatlah zikir. Maknanya berzikir. Berzikir ini, cara berzikir lah, cara bagaimana Allah nak ingat kita. Zikir ialah tauhid dah. Hanya ingat ku saja, baru aku ingat kamu. Allah kata nak suruh dia ingat kita, kita ingat dengan dia. Kalau tak ingat dia, tak ingat kita. Dan nikmat yang paling besar, nikmat kita yang paling besar ialah bila Allah ingat kita. Tu dia, selamat kita. Bila Allah ingat kita, selamatlah kita. Bagaimana cara nak suruh Allah ingat kita? Mesti kita ingatkan dia dulu. Kan senang. Tapi bukan sebarang senang. Senang pun payah juga. Mana itu nikmat. Nikmat yang paling besar ialah Allah akan ingat kita dengan cara berzikir. Dan berzikir, apa-apa berzikir semua, tujuan zikir lah mentauhidkan Allah. Zikir kita dah apa zikir-zikir pagi, zikir petang, kan semua mentauhidkan Allah tadi. Semua besar pahala tadi. Ustaz, selawat? Selawat pun termasuk zikir lah. Selawat, pasal selawat ini Allah kata dia akan tambah 10 kan. Selawat ini ialah kita mendoakan kepada Allah tentang keselamatan Nabi kita. Pasal Nabi ni banyak jasa dia kan. Banyak jasa Nabi, baca ayat-ayat Allah, bagi surah kita. Tak mampu kita nak balas jasa Nabi kita. Tak mampu. Pasal jasa Nabi terlalu besar. Maka tugas kita untuk membalas jasa Nabi, berdoa dengan Allah. Berzikir lah. Ustaz, tapi kita Saya tanya, yang zikir tadi, satu contoh tadi yang pagi petang tadi, yang ni lepas sembahyang sama-sama. Mana-mana zikir, apa-apa zikir sekalipun, yang boleh zikir lepas tak boleh. Tak boleh. Zikir yang Allah suruh. Zikir yang Allah telah tetapkan. Sebab tu zikir-zikir ibadat. Ibadat ini usulnya ialah tak boleh kita buat kecuali ada dalil yang suruh. Jangan pandai-pandai. Bila kita pandai-pandai, maka itulah melakukan perkara-perkara yang memandai-mandai. Menambah-nambah dah. Ustaz, kalau berzikir tu kita tak boleh dalam hati je dengan lidah sekali. Tak apa, tak kisah. Cuma berzikir seelok-eloknya. Seelok-eloknya zikir ini dia dua zikru dengan zukru. Maknanya kita sebut atau ingat dalam hati, dan sama kita ingat. Dua perkara tu baru menjadi, baru ada power dia. Baru Allah ingat. Baru Allah ingat. Ustaz, Ustaz boleh beri contoh kat saya? Macam mana kata Allah tu ingatkan kita? Saya macam mana? Macam mana yang kita tahu Allah tu sayang kita? Bila Allah nak tahu, sangat senang je nak tahu sayang kita. Tengok kehidupan seharian kita,
Adakah kita berdoa, kita berzikir dengan dia? Kalau ketandaan kita berzikir, hari pagi petang kita berzikir, lepas solat kita berzikir, nak tidur malam kita berzikir, kita bertaubat, itu tanda Allah amat-amat sayang dengan kita. Tanda Allah ampun dosa kita. Tanda Allah nak bagi syurga kita. Itu ketandaan dia. Tapi kalau rasa liat, rasa malas, tak istiqamah dengan perkara ni, maka mana mungkin? Kan Allah kata tadi, kalau nasuh aku ingat kamu, kami ingat aku. Kalau kita ni seronok sangat boleh ingat Allah ni. Pagi-pagi, subuh saja, tu zikir pagi. Lepas saja, tu zikir petang. Dan zikir yang paling besar, zikir ketika dalam solat. Paling besar tu, baca zikir, baca Quran dan solat, itu maksud zikir. Apa-apa saja yang menyebabkan kita memuji Allah, zikir. Itu yang paling besar. Yang paling besar ialah paling besar dalam solat. Maknanya Allah memudahkan lah. Allah mudahkan. Allah mudah kita nak tunggu masa nak solat, memudahkan. Ada cara saja kita beramal. Jadi nikmat yang paling besar berzikir, Allah kata ialah aku ingatkan orang yang berzikir. Pertama, nikmat-nikmat lain tak adalah, banyaklah. Nikmat lain, Allah ampunkan dosa kita, Allah bagi pahala dengan kita, Allah naik darjat kita. Bab dosa cerita lah, bab tambah rezeki, bab bagi ketenangan, itu tak apalah. Bab dunia itu hanya ciput je. Dah, tak apa. Yang kita fikir yang akhirat ni, Allah akan ampunkan segala dosa kita. Hingga kan orang yang menyebut subhanallah wa bihamdihi, dosa sebanyak buih langit, duit di laut, habis semua. Masya Allah, tengok pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang berzikir. Tapi kita sebenarnya, kita berzikir, yang pertama kita tak tengok fadilat-fadilat zikir yang sahih, tak adalah. Cuba kita buka tengok apa dia zikir sikit-sikit, Allah bagi syurga dah. Contohlah, orang jawab azam dengan sempurna, dah, dengan ikut dengan doa Allahumma rabbah hingga habis, Allah menyediakan istana dalam syurga. Perkara-perkara ni, perkara-perkara yang kita perlu minta. Dah tahu dah, bila kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhir, Allah akan bahagikan pahala banyak tadi. Maka berebutlah, oh aku nak buat pahala dulu pagi ni, nak dapatlah apa yang dia bagi ni. Kita bersungguh-sungguh nak ambil peluang supaya Allah ingat kita. Itu je paling besar tadi. Bila Allah yang kita, insya-Allah lah ramah dah tu dah. Tapi kalau rasa lihat malah tu kena cek tu lah. Malahnya nak pergi kuliah tadabbur ni. Soalan saya ni pelik sikit. Ada tak orang yang tertipu dan kata Allah sayang lagi? Terlalu ramai lah. Itu soalan itu memang betul je. Dia berprasangka. Bila dia berprasangka ialah bertukar dengan istidrak tadi. Dia berprasangka segala amalan dia betul, berdalilkan bukti, segala apa yang diminta tercapai. Itulah dalil dia. Maka dia akan tertipu. Dia akan tertipu di antara amalan yang benar, amalan yang tidak benar. Dia tak beramal ke, beramal dengan amalan tak benar ke, bukan suatu ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran adalah sejauh mana dia kitab Al-Quran ini. Itu perlu belajar Quran dan hadis tadi. Ustaz, ada ke kalau waktu tengah azan tu kan, masa tengah azan tu ada yang berdoa waktu tu? Tengah azam, tengah-tengah azan. Oh, tak ada ada. yang berdoa waktu tu. Oh, Sebab betul. sebab ada yang cakap kiranya tu waktu mustajab. Waktu doa selepas azan lah. Dia selepas. Waktu tengah azan tu. Tengah azan tu, dia orang berdoa waktu tengah azan. Oh, tidak ada. Tak ada. Tak ada. Yang ada cuma selepas azan tadi. Tapi kita berdoa ialah ikut doa ketika azan, maksudnya Imam tu muazzin kata Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi bukan yang tu. Bukan tu. Maknanya doa benda lain. Oh. Doa untuk setakat tak ada lah. Modify lah tu. Dia tambah lagi tu. Oh, tak ada lah. Setakat saya jumpa tak lagi lah. Kena cari dulu, tengok lah kalau ada. Rasa tak pernah jumpa lah, saya rasa lah.
Tak, saya tanya tadi soalan Ustaz, kebanyakan masyarakat kita, dia kata jadi shock ni. Dia kata macam contohnya dia siap malam Quran. Jadi kita tu macam bagus. Cara bawakan tak betul. Betul lah. Satu lagi orang yang mendekatkan sunnah. Kan? Jadi orang yang menghalang yang berbid'ah ni dia shock ni lah. Dia lagi bagus. Tadi saya pun satu benda kan, dia begini. Dia nak berkaitan dengan perkara ni kan. Dia kita dalam hubungan kita dengan Allah ni, nah, perkara-perkara yang di luar pengetahuan kita, perkara yang ke depan, hanya Allah sahaja yang boleh bagi tahu kita. Jadi bila Allah bagi tahu kita ini, caranya kita kena minta dengan Allah. Kerana kita minta dengan Allah. Maka bila nak minta dengan Allah tersebutlah timbulnya solat doa istikharah. Kan? Apa-apa sahaja solat, tak kira lah solat sunat, ada doa istikharah dipanggil betulkan menjadi istikharah. Istikharah tu Allah akan tunjukkan kita apa-apa perkara yang kita nak buat, Allah akan bagi tahu. Tetapi kalau selain pada istikharah, ada petanda-petanda lain yang kita dapat, itu syaitan. Apa-apa saja kita memohon, contohlah biasa kan, dulu kan satu ilmu, kita nak berjalan, kita test nafas kita kan. Tengok nafas kanan ke nafas kiri. Kalau nafas kanan boleh kahwin ke, apa majlis boleh kenduri ke, apa-apa saja. Orang Arab dia buat undian. Dia undian dengan kayu-kayu tu, dia masuk, dia timpa kayu tu. Berbagai cara lah. Ditulis ke dalam tu apa-apa okey tak okey. Tulis dia golong ni cabut. Undi lah. Undi. Apa-apa cara sekalipun itu merupakan kalau dia ada-adakan lah. Bukan nanti istikharah tadi. Nak kait apa-apa sahaja cara, walaupun dia test hidung tadi, nafas kanan kuat, dia pun buatlah apa-apa menjadi. Menjadi tu dia kata Allah yang izinkan, Allah yang bagi. Tapi tak ada dalil bukti. Itu merupakan tadi kesalahan tadi. Maknanya menjual, berdusta atas nama Allah. Sama dengan tadi, berdusta atas nama Rasulullah. Kalau ada doa tadi, kalau tak ada lah, kalau ada tak apalah. Kalau tidak ada, berdusta atas nama Rasulullah. Dia tak suruh tapi pergi buat juga. Ustaz, sebab waktu tu kawan Tafiz lah saya tak tahu time tu, tapi waktu tengah azan tu nampak dia berdoa lah, doa tanyalah doa apa, doa apa. Dia kata ada dia tak tahu lah belajar siapa, dari ustaz mana. Dia kata doa waktu tengah azan tu mustajab waktu tu. Oh ya. Tapi tak jumpa, saya tak nak jumpa lagi mustajab doa ketika azan, kecuali doa azan ini ialah kita mengikut muazzin. Yang kedua kita selawat dan ikut Allah betul. Ingat tu lah, Allah menyediakan syurga tadi. Itu yang betul lah. Kita tengoklah kalau ada lagi. Boleh Maka memandangkan zikir yang paling besar adalah zikir ketika solat. Maka ketika inilah musuh kita siapa? Syaitan akan mengisytiharkan perang. Mula kita takbir hingga salam, ketika kita syaitan dengan gerombolan-gerombolan akan isytihar perang dengan kita yang sedang berjemaah ni. Perang besar tu. Tapi kita tak nampak dia. Pasal apa? Pasal nak menggagalkan supaya Allah tak ingat kita. Bila solat kita tak ingat Allah, kan ada solat, celakalah orang solat. Tak? Mazikir tak ada tu. Allah tak ingat kita. Berjaya menanglah perang tadi. Si syaitan yang menang. Supaya kita tak marah tu. Supaya kita tak khusyuk. Tak khusyuk pasal takbir bila azan dia lari tak sekejap. Lepas azan saja dia masuk balik. Takbir saja kumuh kita. Semua dah kumuh. Haji Mahmud pun kumuh. Pasal apa? Pasal dia nak failkan perang tadi. Dia nak failkan ketika kita nak bermunajat dengan Allah, nak mensembahkan solat dengan Allah, dia nak menghilangkan ingatan kita kepada Allah supaya Allah tak ingat kita. Hinggalah sampai sebab dalam solat ni semua nak mari dah.
Barang hilang pun jumpa. Nak makan nasi lauk apa rumah pun ingat. Semalam 3 hari lepas peristiwa, semua ingat tu. Semua ingat. Pasal syaitan dipanggil apa? Uzkur kaza. Kata itu. Ingat itu. Dia bising. Syekh, ingat. Bani makan nasi lauk apa? Lepas lagi makan mi apa? Sup ekor. Ingat semua. Pasal apa? Pasal syaitan duduk usaha. Habis salah, dia pun lari lah. Oh, rehat lagi habis dah tujuan kita. Ustaz, Kerja dia hanya macam mana caranya yang nak kita khusyuk? Khusyuk. Kena tak ada. Yang pertama tak adalah yang kita baca dah tahu dah benda-benda macam ni. Kena ingat lah. Ingat. Itulah bahasa lupa kita isyarat meludah sebelah kiri. Lupa balik, kembali balik. Itu ilmu tadi. Memang semua orang jarang yang tu ingat tu kan. Tapi kita orang ilmu ni, kita boleh kembali. Ingat dalam masa nasi, tak boleh ni, berdosa balik, ingat balik. Dia akan masuk balik. Okey. Yang tak boleh ya, hanya terus berpanjang lagi. saya kena salah tahu. Tengok kena baik salah dah. Pergi tak balik-balik tak? Pergi tak balik-balik. Ini Ustaz, masa tu, masa saya tak masuk tu, mereka ada. Mereka ada tapi kalau mereka ada saya tak masuk. Itu anak kita tadi. Kita ni pula kalau kita khusyuk dengan Allah, mereka mari. Bila kita lupa mereka kan, tu pandai syaitan ni. Itulah. Bukan pandai lah, tapi dia lemah. Tapi kita ni tertipu dengan bisikan. Dia cari poin mana tempat yang mendatang kita rapat dengan Allah. Ketika itu dia akan bertubuh dulu dengan bala tentera. Mari kumur ke solat ini, supaya kita lalai. Uzkur kaza, ingat tu ni. Pasal kita pun tak ingat dengan Allah. Sedangkan tak tahu dah. Zikir ini besar sangat pahala. Lepas tu kita membasahi dengan zikir manja kan. Allah SWT ingat kita. Tapi Ustaz, mesti orang tanya, mesti ada solution. Macam mana nak basmi supaya kita menang dalam perang ya? Mana kita tahu ni? Setiap kali kita solat, niat nak berperang lah. Dah tahu dah ilmu ada ni, aku berperang dengan syaitan ni. Lawan lah musuh dia tu. Masa kita tak pernah ingat pun kita pun. Orang solat kita solat, orang balik kita balik. Ustaz, boleh guna yang kata tahun bulan syaitan budak. Boleh memang bagus. Itu pun. Itu yang tanda Allah nak bagi kita. Dan untuk ucapkan auzubillah tu pun hidayah Allah juga. Allah bagi tahu itu tanda Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, cara mana sunnah dalam solat itu Allah akan tunjukkan. Kalau kita tu hilang ludah tu bi ali. marah dia Rasulullah. Adakah syaitan tu dia ada kalau kata kita biasa ni, Okey. kalau yang macam ustaz-ustaz ni dia ganggu lah yang pangkatnya jin, syaitan yang pangkat tinggi tu. Adakah dia Betul lah. Besar siapa orang yang besar dia besar lagi. Pasal tujuan dia nak berperang kan. Tujuan dia nak menang dalam perang. Bagaimana cara nak menang perang? Dia ada askar, ada gerombolan dan syaitan ini hari-hari pergi dapat briefing dengan bos dia. Dia pergi. Bagaimana cara nak tipu Haji Mamuk lah dia tanya. Dia hantar meja ni besar dia. Datang lagi kumur. Kena tak kena. Maknanya dia akan berusaha pasal nak perang ni. Nak perang ni usaha. Jadi bila nak perang dengan dia ni kena usaha lah. Dalam solat kita 5 minit sebenarnya sepatutnya 10 minit. Tapi ketika itulah jauh sangat kita kan. Jauh sangat kita dengan tu. Maknanya kita kena Ustaz, ada yang mengatakan daripada kita berwuduk kita kena jaga dah. Betul lah. Kan? Dia nak sempurna solat daripada wuduk lah. Daripada wuduk kita kena jaga situ ni. Awas, slow sampailah solat. Itulah sempurna lah. Kena jagalah mana yang bukan terus-terus mari situ kan. Memang kesempurnaan solat daripada wuduk sehinggalah salam lah. Habis salam selesailah. Itulah. Boleh? Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat dalil tentang apa solat. Zikir paling besar solat. Banyaklah. Tak sempat tengok
Boleh? Zikir kita bak zikir baru. Nak menyucikan diri, kena perbanyaklah zikir. Tapi kita alhamdulillah lah, kita semua rasa yakin, kita semua dah istiqamah dengan zikir pagi petang, nanti tidur malam, insya-Allah lepas solat. Betul-betul pegang itulah. Kadang-kadang kalau imam baca surah panjang, itu yang melayan. Kadang pagi Jumaat surah Sajadah kan. Melawan lah. Lepas tu kita boleh, kalau boleh kita faham apa yang dia baca lagi secara syok kan. Tentang sejarah baca apa ni, dia mari lah mari tu lah. Jadi baru zikir baru. Ingat tadi zikir ini, tanda zikir ialah bila kita berzikir dengan Allah, zikir ialah untuk zikir itu untuk mentauhidkan Allah, maka Allah akan ingatkan kita. Yang paling besar lah. Di samping Allah ingat kita, perkara-perkara lain lagi ialah berbagai-bagai nikmat lah, tambahan. Allah ampun dosa, Allah ya semua berkaitan kita akhirat lah. Yang dunia-dunia ini bagi ketenangan, bagi rezeki, bagi popular itu Allah akan bagi harapan nilai lah sebenarnya nak akhirat kan. Dan dia di antara zikir pula, zikir yang paling besar ialah zikir ketika solat. Dan zikir ketika solat itu maknanya benda yang paling besar bukan senang nak dapat. Maka ada halangan-halangan daripada musuh nombor satu ini. Syaitan ini akan halang kita daripada dapat sumber yang paling besar utama tadi. Dia akan usaha. Maka tugas kita sekarang ni dah kena dah. Dalam Al-Quran cerita musuh nombor satu syaitan, maka kena berlawan dengan dia dalam setiap solat kita. Itu kena hadapi dia, berperang dengan dia ketika itu. Medan jihad, medan peperangan dengan syaitan ketika solat. Lawan. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.